RM40.50 ni bukan dalam bentuk termudah. Okey, bila kita bentuk rumus, kita mesti tulis dalam bentuk termudah. Jadi, jawapannya adalah Selamat kembali ke channel Cikgu Syafika. Dalam video kali ini, Cikgu akan ajar tentang rumus algebra. Bahagian pertama iaitu membentuk rumus berdasarkan suatu situasi. Perkara paling asas dalam tajuk rumus algebra adalah membentuk rumus berdasarkan penyataan yang diberi ataupun situasi yang diberi. Kita terus kepada contoh. Soalan 1, jumlah harga RM yang perlu dibayar oleh seorang pelanggan yang membeli P buah buku dan Q kotak set geometri. Setiap buku kerja dan set geometri masing-masing berharga RM6.30 dan RM4.80. Okey, untuk soalan ni kita pergi pada kata kuncinya. Yang pertama adalah buku kerja berharga RM6.30 dan set geometri berharga RM4.80. Okey. Satu buku kerja RM6.30 dan satu set geometri RM4.80. Satu buku RM6.30. Kalau dua buku, 2 darab RM6.30. Kalau 10 buah buku, 10 darab RM6.30. Jadi kalau P buah buku, okay, P buku bermakna P darab RM6.30 atau kita boleh tulis sebagai 6.30 P. Okay, itu baru buku kerja. Jadi kita dah ada di situ 6.30 P. Jadi kita pergi kepada set geometri. Okay, jadi set geometri konsepnya sama. Kalau satu set geometri berharga RM4.80. Jadi kalau Q set geometri, Q set berharga Q darab RM4.80. Ataupun kita boleh tulis sebagai 4.8 sifar Q. Jadi kita dah ada 4.8 sifar Q dan juga 6.3 sifar P. Okay, sekarang ni apa dia minta? Dia minta jumlah harga yang perlu dibayar. Okay, dia dah beli P buah buku, Q set geometri. Bila dia kata jumlah, bermakna kita perlu tambahkan. Jadi, okey, jumlah harga diwakilkan sebagai RM. Jadi R sama dengan 6.30 P tambah 4.80 Q. Okey, mesti ingat ya, walaupun tajuk ni melibatkan mata wang, okey, tapi bila kita tulis rumus, kita kena abaikan cara penulisan nilai mata wang tu. Jadi, kosong di sini dan kosong di sini tidak sepatutnya adalah. Jawapan yang sebenar adalah R sama dengan 6.3 P tambah 4.8 Q. Okay. Begini baru selesai. Sebab kalau dalam rumus, bila kita tinggalkan sebagai 6.30, okay, dia seolah-olah kita tak faham. 6.30 tu kita boleh tulis sebagai 6.3. Jadi kita akan hilang markah di situlah. Okay. Bila tajuk melibatkan rumus, mesti buat dalam bentuk termudah. Kalau persamaan yang atas ni masih lagi belum dalam bentuk termudah sebab dia masih lagi ada sifar di belakang. Seterusnya, L mewakili luas,
manakala X mewakili panjang sisi sebuah segi empat sama. Okey, segi empat sama ciri-cirinya semua sisi adalah sama. Tulis rumus yang menghubungkan L dengan X. Okay. L mewakili luas. Okay. Paling senang. Apa luas segi empat sama? Panjang darab lebar. Ini rumus luas bagi segi empat sama. Jadi, panjangnya berapa? Nama pun segi empat sama kan? Kalau panjangnya X, lebarnya pun sama X. Semuanya X. Jadi, luas dia bagi huruf L. Jadi, kita tukarkan kepada huruf L. Sama dengan panjang X darab lebar pun X. Okey, kita tahu kalau huruf yang sama X darab X, dia akan jadi X kuasa 2. Jadi untuk soalan 2, jawapannya adalah L sama dengan X kuasa 2. Seterusnya, soalan ketiga. Sebuah kereta mampu bergerak sejauh 10 km dengan isian petrol sebanyak 1 liter. Kita tulis di tepi ni, perjalanan 10 km menggunakan 1 liter petrol. Ungkapkan kos petrol Y ringgit yang perlu diisi untuk perjalanan sejauh U kilometer jika 1 liter petrol berharga V ringgit. Okay, untuk soalan ni kita kena faham dulu. Kos adalah harga petrol seliter kita darabkan dengan petrol yang digunakan. Jadi harga kita dah tahu. Harga sama dengan V. Tapi petrol yang digunakan itu yang kita kena cari. Sekarang ni perjalanan sejauh 10 km dia gunakan 1 liter petrol. Contohlah perjalanan tu 20 km. Jadi, kita kena darab dengan 2. 2 darab 1 liter. Samaan dengan 2 liter. Kalaulah perjalanan tu 5 km. Makin kurang kan? Bermakna kita kena bahagi. Okay, 10 bahagi berapa dapat 5? 10 bahagi 2. Jadi, dia guna 1/2 liter. Dia bahagi dengan 2. Jadi macam mana pula kalau 1 km? Okay. Daripada 10 km jadi 1 km. Kita kena bahagi berapa? Bahagi 10. Bermakna di sebelah kanan ni pun 1 liter kita kena bahagikan dengan 10 liter. 1 km dia guna 1/10 liter petrol. Jadi kalau dia bergerak sejauh U kilometer, dia menggunakan 1/10 darab U liter petrol. Ataupun kita pemudahkan, kita boleh tulis sebagai U/10. Okay, jadi kita dah dapat dah jawapan. Isi padu petrol yang digunakan adalah U/10. Jadi kita masukkan U/10. Jadi jawapannya adalah V darab U/10. Jadi kita boleh tulis sebagai VU/10. Okey, untuk bagi lagi kemas, kita susun huruf di atas ni, VU ni, mengikut susunan alfabet. Mana jumpa dulu? U atau V? U kan? Jadi kita tulis UV/10. Sama dengan, jangan lupa, kos petrol Y. Jadi Y sama dengan UV/10. Kita pergi soalan yang seterusnya. Bayaran sewa sebuah gelanggang badminton ialah RM12 bagi 1 jam yang pertama. Bayaran bagi setiap jam yang berikutnya ialah RM8. Tulis rumus yang menghubungkan jumlah bayaran K dan jam yang disewa H.
situasi dia di sini adalah 1 jam pertama. Harganya RM12. Okey, kalaulah dia sewa gelanggang tu sebanyak 3 jam. Jadi, jam yang pertama tetap sama, RM12. Untuk 2 jam yang seterusnya tu, berapa ringgit 1 jam? Dia tulis dah dekat sini kan. Jam yang berikutnya RM8. RM8. Jadi, 12 jam untuk 1 jam yang pertama. Kita tambahkan dengan 2 jam yang seterusnya. Berapa 1 jam? RM8. Jadi, jumlahnya, okay, ini untuk 2 jam seterusnya. Okay, jadi, jumlahnya 12 tambah 16 sama dengan RM28. Macam mana pula kalau 10 jam? 10 jam, jam yang pertama kekal RM12. Tambah dengan, okay, RM12 untuk 1 jam. Bakinya 9 jam darab dengan RM8 harga untuk 1 jam. Jadi, jumlah harga di sini 12 tambah 72 sama juga dengan RM84. Jadi, kalau H jam, kita tak tahu berapa jam. Jam yang pertama harganya RM12 tadi kan? Okey. RM12 ni untuk 1 jam yang pertama. Okey, bolehkah kita terus buat 8 darab H? Okey, yang ini tidak tepat. Kenapa? H tu keseluruhan masa yang disewa. Sekarang ni kita dah letak dekat sini kan 1 jam. Jadi, kita daripada H tu kita kena tolak 1. Jadi, H tolak 1. 1 ni yang tadi RM12 ni. Kita darabkan dengan RM8. Maksudnya, selepas 1 jam, jam yang pertama dia bayar RM12. Jadi, selepas 1 jam, dia bayar RM8. Jadi, H ni semua sekali jumlah jam yang disewa. Okay. 1 dah termasuk sini. Jadi, selebihnya mestilah H tolak 1. Sama macam kita buat sini. Okay, RM12 untuk 1 jam pertama. Yang seterusnya, 3 tolak 1 jam, tinggal 2. Yang ini 10 jam, RM12 1 jam yang pertama, 10 tolak 1, 9 jam. Konsepnya sama macam ni. Okay. RM12 untuk 1 jam yang pertama. Jadi, semua sekali dia sewa selama H jam. Jadi, H tolak 1, kita darabkan dengan 8. Okey, ini apa? Jumlah bayaran. Jadi, jumlah bayaran kita tulis sebagai K. Dia dah letak kat situ. Dia dah bagi. Jumlah bayaran sama dengan K. Okay. Bolehkah kita tinggalkan jawapan macam ni? Tak boleh. Jadi, kita kena permudahkan. Cara nak permudahkan, kembangkan. Okey. Kembangkan ataupun darab masuk. Samalah tu. Okey. 12 tambah H darab 8. 8H. Negatif 1 darab 8. Negatif 8. Kita pindah dia. Okey. Yang ada huruf kita letak depan. 8H. 12 tolak 8. Jadi tinggal 4. Positif 4. Tulis lengkap. K sama dengan 8H tambah 4. Barulah lengkap rumus algebra untuk situasi yang keempat ni. Seterusnya, soalan 5. Pecutan A, dia bagi dah simbol pecutan tu sebagai A, ialah perbezaan antara laju akhir V dan laju awal U. Perbezaan antara laju akhir dan laju awal yang dibahagikan dengan masa T. Tulis hubungan antara A, V, U dan T. Okay.
Kita baca balik dari awal. Pecutan A ialah perbezaan antara laju akhir dan laju awal. Bermakna V tolak U atau U tolak V. Okey, jawapannya adalah yang depan ni V tolak U. Jadi sebab dia kata perbezaan, jadi kita mesti tolak. Tolak dengan apa? Awal yang pertama dia sebut ni tolak dengan yang kedua dia sebut. Jadi V tolak U yang dibahagikan dengan masa T. Okay. Sekarang ni situasi dia tolak dulu atau dia bahagi dulu? Okay. Situasinya adalah dia tolak dahulu, baru dia bahagikan dengan masa, iaitu T. Jadi kalau kita tulis, kita bagi cantik sikit, V tolak U per T. Sama cara tulisan dia. Cuma kita bagi cantik sikit, kita letak dalam pecahan. Jadi, perbezaan antara laju akhir dan laju awal yang dibahagikan dengan masa T. Ini apa? Pecutan. Jadi, ya, inilah jawapannya. A sama dengan V tolak U per T. Okay, yang terakhir. Harga sebuah beg ialah RM45, manakala harga sepasang kasut ialah RM55. Diskaun sebanyak 10% diberikan kepada harga sebuah beg. Okay, beg 10%. Manakala diskaun 15% diberikan kepada harga sepasang kasut. Jadi di sini 15%. Tulis rumus jualan R jika Aziz ingin membeli P buah beg dan Q pasang kasut. Maksudnya jumlah lah ni, jumlah yang dia kena bayar. Okay. Sekarang ni harga sepasang kasut RM45. Tapi dia bagi diskaun 10%. Bermakna harga yang dia sepatutnya bayar adalah 90% daripada RM45. Jadi 90 per 100 darab 45. Okey, cikgu keluarkan kalkulator. Sekejap. Okey, di sini 90 per 100 darab 45 sama dengan, okey, kita tukarkan kepada perpuluhan, RM40.50. Di sini RM40.50. Itu untuk harga sepasang kasut. Okey, untuk harga beg 15% diskaun. Jadi yang tinggal 85%. Kita darabkan dengan 55. Okey, jadi 85 per 100 darab 55 sama dengan, tukarkan kepada pecahan, RM46.75. RM46.75. Rumus jualan R RM40.50 untuk sebuah beg. Jadi kalau P buah beg, kita dah buat daripada atas tadi kan. Kita terus darab dengan P, RM40.50 darab P. Kita tambahkan dengan kasut RM46.75. Jadi RM46.75 darab 75 sen darab Q.
Jawapan akhir untuk soalan ini sama macam soalan yang pertama tadi. Okay, kita tak boleh tinggalkan 40.5 sifar di situ. Okay. RM40.50 ni bukan dalam bentuk termudah. Okay, bila kita bentuk rumus, kita mesti tulis dalam bentuk termudah. Jadi, jawapannya adalah R sama dengan 40.5 P tambah 46.75 Q. Okay, barulah kita punya rumus dikira selesai. Jadi itu sahaja untuk membentuk rumus berdasarkan situasi. Okay, kita jumpa dalam video yang seterusnya mengenai menukar perkara rumus bagi suatu persamaan algebra menggunakan kaedah rumah dan bilik. Okay, macam mana kaedah rumah dan bilik? Boleh klik pada video yang seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.